Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan dan puan-puan, nama saya Profesor Dr. Muhammad Tajuddin. Dan pada video kali ini saya ingin membuat ulasan terhadap isu kononnya sebuah supermart ataupun kedai yang telah meletakkan ataupun menjual stocking yang ada nama Allah. Jadi isu ni telah berbangkit apabila telah tular di media sosial dan juga seorang ahli politik yang mengajak untuk boikot kedai KK Mart ini berdasarkan kepada maklumat bahawa mereka telah menyediakan stocking-stocking yang ada nama Allah. Jadi ini telah dikatakan menghina Islam dan wajib orang-orang Islam semua memboikot kedai ini. Tuan-tuan dan puan-puan, pertama saya nak mengatakan bahawa di dalam bulan Ramadan ini kita diajak untuk bersabar. Jadi di dalam hal ini saya nampak semua orang tak bersabar. Kita kena lihat dulu apakah niat kedai tersebut. Adakah dia betul nak menghina Islam ataupun ia hanyalah suatu kesilapan? Dan juga nama Allah itu, adakah itu betul nama Allah dari sudut Islam? Jadi di sini saya ingin mengulas beberapa peristiwa pada tahun 1990-an yang juga mempunyai isu yang sama. Jadi yang pertamanya adalah isu kasut Nike pada tahun saya rasa 1997 macam tu, yang di dalam design kepada kasut itu sebenarnya menunjukkan satu perkataan yang dikatakan Air Max, AIR-MAX, tetapi seolah-olahnya design itu nampak seperti tulisan Allah di dalam bahasa Arab. Dan memang sebenarnya ia tidak ada niat langsung untuk meletakkan nama Allah. Sebenarnya ia adalah satu design yang menulis ataupun tertulis di situ makna atau perkataan lain. Tetapi oleh kerana umat Islam di Amerika Syarikat telah mengatakan bahawa ia adalah satu penghinaan, maka syarikat Nike telah membuat recall ataupun mengambil balik semua kasut-kasut dan juga telah mengubah logo ataupun design kepada kasut tersebut. Ini satu contoh menunjukkan bahawa usaha ataupun tindakan terburu-buru untuk mengatakan sesuatu atau seseorang atau sesebuah company itu menghina Islam dan telah mengakibatkan banyak kerugian. Walau bagaimanapun, Nike masih lagi wujud kerana dia tidak bankrupt daripada perkara tersebut. Itu menunjukkan bahawa tidak ada niat dari sudut syarikat tersebut untuk menghina Islam. Walaupun syarikat tersebut telah menegur artis-artisnya supaya lebih hormatlah kepada simbol-simbol agama-agama lain, walaupun tidak dengan sengaja. Peristiwa kedua adalah tentang seorang artis nama dia Libera, Zbigniew Libera, seorang Polish yang telah diberikan oleh syarikat Lego satu kotak Lego yang dibentuk oleh artis itu untuk menyerupai penjara yang telah mempunyai banduan-banduan daripada orang-orang Yahudi yang seterusnya telah dijadikan eksperimen dan telah dibunuh sebanyak beratus-ratus ribu orang Yahudi, iaitu concentration camp pada waktu Nazi tersebut. Dan apabila artis itu, Libera, telah membuat bentuk daripada Lego dan meletakkan nama Lego di situ sebagai arca ataupun hasilan seninya, maka syarikat Lego telah tidak senang hati dan cuba menyaman artis tersebut. Tetapi sebab dia adalah di bawah
undang-undang ataupun karya, iaitu kebebasan untuk berkarya, maka tidak terjadilah saman tersebut. Ini menunjukkan bahawa mempersendakan orang-orang Yahudi dengan satu karya seni itu telah dipandang berat oleh syarikat Lego. Tetapi jelas di sini syarikat Lego tak ada hal pun di dalam nak mempersendakan orang-orang Yahudi. Tetapi yang terpaliknya adalah kepada syarikat tersebut. Jadi serupa juga dengan Nike, serupa juga dengan Lego, dan saya rasa serupa juga dengan KK Mart ini. Jadi keadaannya pun sama. Insiden ketiga yang saya nak ceritakan adalah terjadi pada diri saya sendiri. Sewaktu 15 tahun dahulu, semasa saya berada di kampung saya di Taiping. Di situ saya telah pergi shopping di sebuah supermarket yang lama, iaitu di Larut Matang Supermarket. Dan ketika itu saya terlihat satu t-shirt. T-shirt tu ada tulisan-tulisan, dan apabila saya membaca tulisan tersebut, jelas ia menggunakan perkataan Inggeris yang dilogatkan daripada Amerika, iaitu menunjukkan kepada kemaluan lelaki. Jadi perkataannya perkataan Dick, D-I-C-K. Jadi saya pun terus bertanya kepada sales girls, budak-budak Cina di situ. Saya kata, kamu faham ke makna ayat ini? Jelas mereka pun tak faham dalam bahasa Inggeris. Saya kata, pergi cari your supervisor. Jadi apabila supervisor dia datang, itu seorang lelaki Cina, dia kata, apa hal encik? Saya kata, kamu tahu tak perkataan ini apa? Dia pun baca, dia kata, apa masalah dia? Dia kata. Saya kata, masalah lah, ini Dick, awak tahu tak itu apa? Dia kata, saya tak tahu, saya boleh baca tapi saya tak tahu apa makna. Saya kata, ini adalah kemaluan lelaki. Jadi dia terus terkejut dan mengarahkan semua sales girl mengambil semua t-shirt dan menyimpan ia di dalam kotak. Jadi itu menunjukkan lagi sekali bahawa banyak perkara boleh berlaku dengan tidak sengaja, sebab kita tidak faham suatu perkara itu. Jadi dalam kes KK Mart pun saya rasa apabila diberi penjelasan oleh yang empunya syarikat tersebut bahawa mereka pun tak tahu dia dapat daripada China, dan China pun mungkin dia punya designer melihatkan bahawa perkataan Allah itu bukannya kepada orang Islam sahaja. Perkataan Allah itu mungkin satu penghormatan apabila ia diletakkan pada stocking. Saya pun tak faham kalau perkataan Allah tu ada dekat t-shirt, dia okey, kepada stocking dia tak okey pula. Jadi di sini kita lihat bahawa perkataan Allah tu, kalau kita cek pun dalam sudut sejarah dan juga makna Arabnya, tidaklah kepada orang Islam saja, kepada orang-orang Arab semua mengatakan perkataan Allah itu adalah maknanya Tuhan. Seperti juga isu apa yang dikatakan kitab Injil di dalam bahasa Melayu yang menggunakan perkataan Allah. Walaupun telah dibuatkan keputusan bahawa hanya Allah hanya boleh digunakan oleh orang Melayu, tetapi orang yang bukan Melayu di Sabah Sarawak, dia nak pakai tak apa. Jadi di situ pihak-pihak influencer ni dan juga ahli politik ni, saya sedih kerana mereka ni, satu, tak faham. Kedua, nak cari populariti. Samalah, influencer nak cari viewers dia supaya subscriber dia lebih ramai. Dan juga orang-orang ahli politik ni nak menjadi popular lah. Nak jadi popular senang je. Di dekat Malaysia ni kita hina orang lain. Bila kita hina orang lain, orang akan suka kat kita lah. Orang yang dihina tu dia minoriti. Jadi kita hina orang asli, kita hina orang Kadazan, tak apa. Sebab apa? Dia adalah sikit saja. Jadi orang yang seronoknya orang yang majoriti suatu kaum tu, yang mana suka membuat penghinaan. Saya pun telah membuat video bagaimana seorang pemimpin politik, Hadi Awang, telah menyatakan bahawa orang-orang bukan Islam ni seperti binatang, dan juga mereka ini mudah membuat, menerima dan memberi rasuah kerana mereka tidak ada didikan Islam. Itu satu penghinaan.
Tak pernah pula Hadi Awang tu minta maaf, sama juga dengan Sanusi yang telah mengatakan seorang Cina itu seperti tokong kepala botak perut buncit itu menghina agama lain. Pun tak pernah juga dia minta maaf. Jadi tuan-tuan, kita lihat di sini bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam kehidupan baginda, apabila Abu Sufyan menyiksa baginda dan selepas itu baginda terpaksa berhijrah ke Madinah. Dan kemudian kita lihat juga Hindun telah mengarahkan Wahsi untuk membuat assassination ataupun membunuh Hamzah, iaitu pakcik yang disayangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apabila Rasulullah telah membuka Mekah, maknanya telah menakluki Mekah, adakah Rasulullah membunuh Abu Sufyan dan isterinya Hindun serta Wahsy? Cuba baca sendiri sejarah. Rasulullah telah memaafkan mereka. Jadi Abu Sufyan dan Hindun selepas itu masuk Islam, dan Wahsy pun saya rasa masuk Islam juga. Tetapi dengan Wahsy, Rasulullah kata, minta tolong jangan lalu depan saya lah, saya tak boleh nak tengok muka kamu lah. Jadi di sini kita lihat walaupun Rasulullah marah sebegitu pun tidaklah dia keterlaluan. Yang menjadi kesedihan saya adalah apabila terlalu cepat kita nak menggunakan perkataan boykot. Boykot ni suatu yang kita kena fikir habis-habis sebab dia melibatkan ramai pekerja-pekerja, bukan saja pekerja Islam, pekerja bukan Islam yang tidak berdosa pun. Kita tak pernah fikir ke macam mana mereka ni, budak-budak yang kerja McDonald, budak-budak yang kerja dekat Starbucks, yang kita kata kita ni sayang Islam. Saya tak pernah di dalam hidup saya sayang Islam, tetapi saya menganiayakan orang lain. Sebab kita kena tengok isu tu satu. Keduanya, saya belajar daripada Rasulullah cara kemaafan. Tetapi yang lain ini, orang-orang Islam lain, terutama orang Melayu ni, dia belajar daripada orang bukan Rasulullah, yang mana suka menghina, yang mana suka mengajak kita menganiaya orang lain dengan cara boykot. Jadi di sini kita kena lihat betul-betul di bulan Ramadan ni apa yang kita nak buat. Kita kata kita ibadahlah, kita suruh boykot. Kita ni menegakkan Islam. Cuba lihat dalam-dalam dan janganlah tengok number of viewers kita tu, dan janganlah tengok sokongan kita tu, sebab di akhirat nanti akan dituntut. Ini semua adalah satu fitnah. Kenapa saya kata fitnah, tuan-tuan? Cuba tuan-tuan bayangkan kalau kita bawa ke mahkamah KK Mat ni dan kata kamu menghina Islam dengan meletakkan stalking. Nombor satu, tu bukan stalking dia, datang daripada Cina. Nombor dua, perkataan Allah tu tidak semestinya menghina Islam, kerana ia hanyalah perkataan Arab. Perkataan Arab yang maknanya Tuhan. Dan yang ketiganya, di manakah undang-undang atau peraturan yang mengatakan meletak nama Allah dekat baju tak apa, tapi meletakkan dekat seluar dalam tak boleh, atau meletakkan kepada stocking tak boleh. Jadi dekat mana ada undang-undang tu? Jadi dari sudut aspek tiga-tiga tu, kalau kita bawa ke mahkamah, dia memang kena buang. Sebab bendanya tu tak ada pun boleh dibuktikan bahawa ada niat untuk menghina. Tetapi kalau kita tengok statement daripada Hadi Awang berkenaan dengan orang bukan Melayu, itu memang jelas menghina. Sebab dikatakan haiwan, dikatakan mudah rasuah, saya tak faham. Saya tak pernah menyifatkan siapa-siapa orang bukan Islam tu sebagai haiwan. Saya tak pernah panggil dia tu babi ke lembu ke dan sebagainya, saya tak pernah. Walaupun dikatakan bahawa di dalam Al-Quran Allah menggunakan istilah haiwan-haiwan tu kepada beberapa manusia yang tidak baik. Itu Tuhan, dia nak cakap apa tu, itu dia punya hak, dia yang cipta manusia. Tapi kita semua ni adalah sama taraf, iaitu manusia biasa. Jadi pegangan saya adalah saya tidak akan menyifatkan anak saya sebagai lembu ke, orang lain sebagai lembu ke dan sebagainya. Saya tidak tergamak dan tidak akan berbuat demikian. Dan setahu saya juga pun dalam pembacaan hadis saya yang beribu-ribu pun, Rasulullah tidak juga
membuat andaian ataupun penyamaan seperti begitu. Jadi di sinilah kita melihat bahawa kita harus lebih prihatin dalam hal ini. Jadi sebagai ringkasannya dan sebagai akhir ulasan saya ini adalah kita perlu memberi ruang kepada manusia untuk membuat kesilapan, dan kalau dibuat kesilapan pun kita boleh maafkan. Tapi dalam hal ini saya tidak nampak bahawa ada intention ataupun niat untuk menghina. Dan oleh kerana begitu, kita tidak bolehlah mengambil keadaan tersebut untuk kepentingan diri kita sendiri. Yang saya nampak orang-orang influencer ni penting dia untuk dapat viewer, dan orang-orang politik penting dia untuk jadi popular. Jadi saya rasa ini adalah dosa. Walaupun nampak macam kita memperjuangkan Islam, saya dah nampak banyak tuan-tuan, contoh-contoh orang kononnya nak memperjuangkan Islam tapi sebenarnya mendapat dosa dari perkiraan saya lah, iaitu dengan cara menganiaya orang lain, dengan cara menghina orang lain. Jadi di sini adalah sesuatu yang kita harus refleksi supaya kita tidak terjebak di dalam kesalahan yang boleh menjadi kesalahan dari sudut undang-undang dan juga kesalahan dari sudut memecah belahkan masyarakat serta kesalahan dari sudut agama itu sendiri. Dengan itu, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.